Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak sambung last sekali bagi subtopik ni, iaitu kesan perubahan data terhadap serakan. Dia termasuk dalam yang subtopik kedua lah. Jadi ni simple je. Saya akan buat pendek je hari ni. Saya akan terangkan apa kesan bila terjadi tambah, tolak, darab dengan bahagi sesuatu nombor dekat data yang kita dah ada. Contoh kita dah belajar kira julat, interquartile range. Interquartile range ni IBM dia julat antara kuartil. Sebab dia panjang, saya letak IQR je. And then kita dah tahu macam mana nak cari sisihan piawai, and kita dah tahu macam mana nak cari variance. So, dari keempat-empat ni, bila berlaku perubahan data terhadap serakan, so kita dapat ni mestilah dari satu data kan. Contoh data tu 1, 2, 3, 4, 5. So, dari 5 ni kita kira julat semua ni lah. Jadi, bila kita tengok kesan perubahan data ni, contoh kalau dia kata 2 didarab dengan julat yang sedia ada, apakah julat yang baru? Macam tu lah. Dia tambah dekat, dia darab 2 dekat setiap data tu. Contoh kalau saya cakap kita ada data 1, 5, 6, 7, 8 contoh. And then dia kata setiap data ni didarab dengan 2. So, apakah julat yang baru? Macam tu soalan dia, lebih kurang lah. So, dekat sini kita tahu julat yang besar tolak yang kecil lah, which is kita akan dapat 8 tolak 1 sama dengan 7. So, ni julat. Jadi dari sini, kalau dia kata darab 2, kita akan darab 2, darab. Macam tu. Yang tu kalau kita buat satu-satu, which is kita tak nak buat yang tu. Sekarang kita nak belajar konsep dia, apa akan jadi kalau setiap data tu dia didarab ataupun dibahagi, ataupun ditambah, ataupun ditolak dengan yang sama. Dengan nombor yang sama untuk setiap data. Okay, so kita tengok. Kalau untuk tambah, semua ni takkan terkesan. So, takkan terkesan. Saya gunakan lain nampak sikit. Takkan terkesan. Untuk tolak pun sama. Takkan terkesan. Kalau untuk tambah dengan tolak ni, hanya min dengan mode yang untuk measure of central tendency, yes, dia akan efek. Tapi yang tu yang dah belajar sebelum ni. Jadi yang ni hanya untuk yang sukatan serakan sekarang lah. And ni kalau darab dengan bahagi, ini akan efek. Which is akan efek. Maksudnya akan bagi kesan lah. So, contoh, kalau saya cakap setiap data, kita akan darab dengan K. And tambah dengan M. Contoh. So, untuk saya cakap julat, yang kita dah ada adalah 4. Contoh. So, kat sini, untuk tambah memang tak efek. So, kita takkan kacau pun dengan tambah tu. And dia kata darab dengan K. So, bila darab dengan K, jumlah kita akan dapat julat yang baru. Kita akan dapat 4K. Sebab dia kata darab dengan K. Okay, itu adalah konsep yang paling mudah lah. And then, variance ni dia lain sikit. Sebab variance ni ada kuasa 2. Contoh kalau saya cakap, kita akan darab dengan K tambah dengan M juga. And kita dah ada variance dia adalah 2. So, untuk variance, dia lain sikit. Dia takkan darab dengan K. Sebab dia ada kuasa 2, dia akan yang baru K kuasa 2. Darab dengan 2. Yang lama punya, yang ori. So, kita akan dapat kat sini 2K kuasa 2. Macam tu. So, untuk perubahan, kamu jangan gigih pula pergi tambah satu data. Jangan. Kita just guna konsep ni, iaitu tambah, tolak tidak akan memberi kesan. Kita biar je. Suka hati dia nak tambah berapa banyak pun. Darab dengan bahagi, dia akan bagi kesan. And untuk yang variance, kita akan guna kuasa 2. Kita kena kuasa 2 kan apa yang didarab, apa yang dibahagi. Kalau dikata kat sini bahagi dengan K, so, dekat sini akan bahagi dengan K kuasa 2, K square. Okay. And saya akan buat satu je soalan untuk kukuhkan konsep ni. Dan nanti apa-apa soalan boleh tanya dekat grup. Jadi, ni adalah soalan dia. Okay, kita buat.
Dia kata min bagi satu set number M tolak 4, M tambah 2, 2M tambah 3 ialah 10. So saya letak kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5. Bilangan data 5 lah. So dia kata min adalah 10. So min dia adalah 10. Ni lambang min Dan dia kata kira nilai M. So untuk kira nilai M, kita kena tahu formula untuk min lah, since dia dah bagi min kat sini. Jadi untuk kira min adalah hasil tambah X, iaitu hasil tambah data, bahagi dengan hasil tambah, bukan hasil tambah lah, N. Sebab ni data yang bukan berkumpulan kan. So kita kira ada berapa data je. So dekat sini hasil tambah X, kita just tambah semualah. M tolak 4 tambah M tambah M tambah 2 tambah 2M tambah 2M tambah 3. Okay, so saya tambah semua data ni. Per, kita ada berapa bilangan tadi? Kita dah kira 5 bersamaan 10. So selesaikan algebra ni, you akan dapat jawapan lah, which is kat sini akan dapat 50. And then kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7M tolak 4 tambah 2 tambah 3. 4, 5, 5, 4, 1. So saya double check balik. 4 tambah 2 tambah 3. Okay, so 1. And then dekat sini 7M bersamaan 49. So M bersamaan 7. 49 bahagi 7. Yes. So kita dapatlah jawapan M sama dengan 7. Bila kita dah dapat, better kita tulis balik dia punya maklumat semua ni, which is 7 tolak 4, lepas tu 7 tambah 2, 9, 7 darab 2, 14, 2 kali 7, 14, 17. So 7 tolak 4. Asal saya tak tulis terus tadi. So kat sini kita boleh dapat 3. So ini adalah sebenarnya set data yang tadilah kita dah ada. Then baru kita tengok next soalan dia nombor 2. Dia nak sisihan piawai. So untuk sisihan piawai, kita dah tahu hari tu, kita dah belajar dia punya formula. Mana formula dia? Untuk sisihan piawai B, sisihan piawai adalah yang ni lah. So formula dia adalah hasil tambah X kuasa 2. Saya ambil yang saya selalu guna tau, N tolak min kuasa 2. So dekat sini just kuasa 2 kan, yang semua ni lah hasil tambah X kuasa 2. Jadi 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 per N. N adalah 5 macam tadi. Tolak dengan min square. Min tadi kita dah ada, iaitu dia bagi kat soalan 10. So semua ni kita akan punca kuasakan lah, dan kita akan dapat jawapan. Jadi saya tekan sekali harung terus guna kalkulator. So 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2. Dan semua ni per dengan kuasa 2. Dan semua ni per dengan per 5. So saya tolak dengan 10 kuasa 2 dan set answer. Dan dapat jawapan kat sini 4.98. Okay, so dari sini kita dah dapat min and sisihan piawai. So kat sini kita dapat 4.98. And then untuk soalan B ni yang kita akan guna konsep yang kita dah belajar tadi, iaitu perubahan yang berlaku. Jadi dari sini dia kata setiap nombor, nampak tak ayat dia? Setiap nombor yang kita dah kira tadi, yang ni 3, 7, 9, 14, 17 ni, dalam set data didarab dengan 3. So dia kata didarab dengan 3. Yes, betul Akmal, 4.98. Yang ni tak boleh nak cakap lagi, sebab yang ni adalah baru punya syllabus. Untuk syllabus lama dalam AddMaths, kali ni dia dalam Maths. So dia kalau dalam AddMaths,
Markah dia dalam dekat paper 1 dalam 3, 4 macam tu. Kalau keluar 2 soalan banyak lah, dalam 7 macam tu. So ikutlah. Ni silibus baru, dia dah masuk dalam maths. Okay. So dekat sini dia kata didarab dengan 3. So dia kata darab dengan 3 setiap data tu dan ditambah dengan 2. Kira variance. Dia suruh cari variance bagi set data yang baru. So nak variance. Untuk kira ni kita tengok balik konsep yang dah belajar tadi, which is tambah tolak takkan efek. So tambah tolak takkan efek, kita akan ignore je. Ni macam tak ada. And then darab dengan bahagi akan efek. Then kita dah kata tadi variance dia special sikit, iaitu kita kena kuasa 2 apa yang soalan bagi. So kat sini soalan bagi 3. Jadi kita kena kuasa 2. So saya bayangkan ni adalah 3. 3 ni macam K lah tadi kan. K sama dengan 3. K square bersamaan 9 lah sebab 3 kuasa 2. And then saya tengok lagi, sini adalah variance. So variance tadi kita dah cari sisihan piawai. Sisihan piawai kan kuasa 2 kan, kita buat kan. So saya kuasakan 2 balik, saya akan dapat balik yang tadi. So tadi dapat 24.8. Macam mana saya boleh dapat? Saya kuasa 2 ni balik. So kuasa 2 ni balik akan dapat 24.8. Ini adalah yang ori, which is yang dari asal tadi. So bila kita dah dapat, kita kena darab dengan perubahan, iaitu K kuasa 2. So kita dapat kat sini untuk variance yang baru bersamaan 24.8 darab dengan 9. So kita akan dapat kat sini 223.2. Okay. So hari ni saya nak ajar yang tu je. Simple je. Hari ni kelas kita pendek sikit. Sebab saya pun ada husky malam ni. Jadi fahamkan konsep ni sebab dia mudah je. Untuk variance je dia lain, yang lain semua senang, darab je. And bahagi. So sampai situ saja untuk hari ni. Esok saya akan buat live dekat Insta. Saya akan masuk ke barang kalian peristiwa bergabung. Sikit je lagi nak habis tajuk tu. Okay, so sampai situ saja. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Thank you for joining me, and the love and the like. Okay, bye. Assalamualaikum.